Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa rutin kita setiap pagi, insya-Allah kita akan mulakan dengan bacaan Al-Quran terlebih dahulu. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan bacaan Al-Quran pada surah Al-An'am muka surat 147
7 ayat yang ke-143 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا
قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم
فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatina minal kadhib wa a'yunina minal khiyanah innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, warada 'anna waradina. Ya Allah, tambahilah kami, jangan dikurangi. Muliakanlah kami, jangan dihinakan. Berilah untuk kami, ya Allah, dan jangan Engkau tidak memberi kepada kami. Dahulukanlah kami dan janganlah ke atas pihak lain di ke atas kami. Redailah kami dan jadikanlah kami redha dan puas. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian, apa khabar? Alhamdulillah pada pagi ini, ya mudah-mudahan semuanya beroleh rahmat dan barakah daripada Allah Azza wa Jalla. Apa khabar Puan Razia Ismail? Apa khabar Puan Siti Nomi? Puan April Laila? Puan Raja Ruzlin? Apa khabar Puan Umi Aisyah? Puan Rosmawati Ibrahim? Apa khabar Puan Raja Masaha? Puan Khatijah Sakario? Apa khabar? Apa khabar Kak Teh? Apa khabar Puan Fiza Ahmad? Apa khabar Kak Mek, ya, dan semua yang lain. Ya, silakan share dengan kawan-kawan kita, dengan adik-beradik kita, tag ya ahli jemaah di mana-mana masjid, dalam kumpulan-kumpulan yang lain, kumpulan bisnes kita, ya, dan macam-macam lagi. Silakan, mudah-mudahan kita menjadi wasilah, menjadi pintu kebaikan kepada orang lain. Jadi sama-sama insya-Allah sahabat-sahabat, ya, kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah kita sambung kembali perbincangan kita. Dan Ustazah meletakkan di poster itu tajuknya adalah Iffatun Nafsi, iaitu kehormatan diri. Ya, di mana tajuk itu yang akan kita bincangkan dalam sambungan surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Ya, kalau ikutkan hari ini adalah bahagian yang ketiga. Ya, kepada sahabat-sahabat yang belum lagi mengikuti bahagian yang pertama dan kedua, Ustazah mencadangkan agar nanti ambil masa untuk dengar daripada awal. Ya, bahagian 1 dan 2. Dan sebenarnya hari ini adalah bahagian yang ketiga daripada ulasan surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Cuma Ustazah sengajalah dia meletakkan tajuk pada hari ini, iaitu Iffatun Nafsi. Sahabat-sahabat sekalian, pun begitu Ustazah harap pada tuan-puan, sahabat-sahabat budiman, ya, untuk sama-sama membantu mendoakan ayahanda Ustazah, Ustaz Haji Musa bin Saleh, ya, agar Allah berikan kesembuhan yang terbaik kepada beliau. Ya, jadi mohon doakan agar Allah berikan kesembuhan yang terbaik, Allah kurniakan husnul khatimah, ya Allah kurniakan kehidupan yang terbaik di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah mengangkat kedudukan beliau di sisi Allah pada kedudukan yang paling tinggi, ya, yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi mohon doakan ya sahabat-sahabat semua agar Allah memberikan segala yang terbaik kepada ayahanda Ustaz Haji Musa bin Saleh. Baik. Kita akan baca ayat 1 hingga 11 sama-sama insya-Allah. Mungkin ada sebahagian kita dah hafaz dah, alhamdulillah. Ya, ayat 1 hingga 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa yang mencari di sebalik itu, iaitu dengan berzina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni ia akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Baik sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, kita nak memberikan tumpuan kepada ciri-ciri orang-orang yang akan mewarisi syurga. Yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan. Yang kedua adalah orang yang mendirikan solat dengan khusyuk, merasa takut, tenang, fokus, khusyuk, ya, dalam solat mereka. Yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, adalah meninggalkan secara total segala sesuatu yang haram ataupun makruh atau sesuatu yang harus tetapi tidak mengandungi apa-apa nilai kebaikan, tidak ada keperluan, tidak ada guna dan tidak ada manfaatnya, atau dalam bahasa yang paling mudah adalah soal kelalaian. Yang keempat, yang keempat adalah orang-orang yang menunaikan zakat, yang mengeluarkan zakat, di mana di dalam ciri yang keempat ini kita telah pun bincangkan semalam, bahawa ia memberikan makna mengeluarkan dan menunaikan zakat harta. Pun begitu, tidak dapat juga untuk kita menolak kemungkinan bahawa zakat di sini juga memberi makna secara etimologinya adalah zakat dalam makna penyucian, iaitu membersihkan jiwa daripada segala bentuk syirik kepada Allah, daripada hal-hal yang kotor dalam jiwa manusia. Di samping makna yang lebih disepakati oleh sebahagian besar ulama adalah mengeluarkan atau menunaikan zakat harta itu sendiri. Dan sekarang kita nak masuk kepada ciri yang kelima. Ciri yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, dalam ayat pada ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, iaitu orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka ataupun hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari selain daripada itu, seperti berzina, dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
Baik sahabat-sahabat sekalian, so kita melihat pada ciri yang kelima adalah soal menjaga dan memelihara kemaluan mereka daripada perkara yang haram. Ustazah bacakan dulu makna dalam kitab tersebut ya. Oleh kerana itu mereka tidak terjatuh ke dalam hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai terjatuh kepada perbuatan zina ataupun perbuatan hubungan sesama jenis. Bahkan mereka tidak mendekati sesiapa pun melainkan hanya pasangan sah yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan akad nikah. Ya, adapun soal pemilikan yakni hamba sahaya, iaitu tidak berlaku lagi pada zaman ini. Barang siapa yang hanya membatasi diri pada yang halal, maknanya ya menyalurkan ya keinginan syahwah tadi hanya pada yang halal, maka tidak ada celah, tidak ada dosa pun. Tapi ingat, barang siapa yang mencari dan menginginkan selain daripada pasangan yang sah, maka mereka itu adalah orang-orang yang keterlaluan, orang-orang yang melampaui batas, ya, yang membuat pelanggaran dan melampaui batas-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini adalah tentang ya ayat ke-5, ke-6, ke-7 yang telah ustazah bacakan tadi. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ya, mari kita dalami ya makna pada ciri yang kelima ini. Sejujurnya muslimin muslimat, ya, bila dulu-dululah bila ustazah baca ya surah Al-Mu'minun maknanya untuk mengenali ciri-ciri orang-orang yang mewarisi syurga. Sejujurnya satu ketika dulu bila ustazah baca pada ayat kelima, wallazina hum li furujihim hafizun, dia punya penghayatan tu tak sama macam kita baca allazina hum fi salatihim khashi'un. Bila sebut bab solat tu kita rasa macam dekat je. Ya, bila sebut bab solat tu kita rasa macam kena mengena. Macam rasa tu deep sangat, rasa macam kena mengena dengan kita. Tapi dulu sahabat-sahabat bila baca dalam pada ayat wallazina hum li furujihim hafizun, bila baca tentang golongan yang menjaga kemaluan mereka, ya, kecuali pada isteri-isteri mereka, rasa macam nak laju je baca kat situ. Dia rasa macam tak ada kaitan sangat dengan kita. Dia rasa macam kita tak tahu dah macam mana. Ini jujur ya Ustaz cakap ya tuan-puan. Rasa macam pada ayat 4, ayat 5 ya dan ayat 6, pada ayat 5, ayat 6, ayat 7, iaitu rasa macam tak sama macam kita baca pada ayat yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam, itu yang ustazah rasa dulu sahabat-sahabat. Tapi berlalunya hari demi hari, ya, kita pun makin berusia, ya, pengalaman yang Allah beri pun ya pastinya bertambah daripada dulu, kan? Pengamatan, penglibatan dalam masyarakat dan sebagainya. Tiba-tiba ya sahabat-sahabat sekalian, bila kita baca pada ayat yang ke-5, ke-6, ke-7, hari ini yang tak sama macam dulu penghayatan dia, kita rasa macam takut sangat dengan ayat yang ke-5, ke-6 dan ke-7. Ya, kita rasa macam ini adalah urusan yang harus kita berikan perhatian. Ya, kita rasa macam ya Allah ya Tuhan, rasa nak menangis pun ada tuan-puan. Ya, rasa macam ya Allah ya Tuhan, selamatkanlah kami, selamatkanlah keturunan kami. Ya, selamatkanlah ahli keluarga kami daripada perkara yang Allah sebut pada ayat ke-5, ke-6 dan ke-7. Apa dia sahabat-sahabat sekalian? Allah suruh jaga kehormatan diri. Ya, Allah suruh jaga kehormatan diri. Bahkan disebut langsung sahabat-sahabat sekalian. Ya, disebut terus. Sebut macam mana? Sebut semoga kamu dapat menjaga apa? Menjaga li furujihim. Sebut terus kemaluan. Iaitu golongan yang menjaga kemaluan mereka. Hafizun. Ya. Dan bila sebut furuj di sini, ini maknanya jamak kan daripada perkataan faraj, maknanya kedua-duanya sekali, kemaluan laki-laki dan perempuan. Ya, dan menjaga kemaluan ini maksudnya adalah menjaga, memelihara daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat, ya, godaan terhadap zina ni tuan-puan sekalian adalah godaan yang sangat besar. Zina adalah dosa besar. Kalau kita lihat bagaimana ulasan dalam surah An-Nur,
ya, terhadap golongan yang berzina. Kita boleh kecut perut tuan-puan sekalian. Kita boleh menangis. Ya, kenapa? Tengok macam mana dalam bab zina. Ya, bab zina kalau berlaku pada orang yang belum berkahwin tuan-puan, tengok berapa kali sebatan. 100 kali sebatan. Kalau ia dilakukan oleh orang yang sudah pernah merasai nikmat perkahwinan, pernah dah ya jima dengan pasangan yang halal, dengan akad nikah, tapi kemudian dia berzina tuan-puan sekalian, maka lihat bukan sikit-sikit hukuman dia, rejam sampai mati. Namun di sana tuan-puan sekalian, ia dalam perbincangan fake Islam. Ya, kalau orang itu tidak mendedahkan, maknanya tak tahu pun dia berzina. Berzina ni maknanya sesuatu persetubuhan yang dilakukan. Ya, bukan dengan pasangan yang sah dan dilakukan dengan kerelaan kedua-dua pihak. Kalau kedua-dua pihak nak menyembunyikan benda tu daripada orang lain, ya, jadi bila orang tak tahu, bila hakim tak tahu, pemerintah tak tahu, maka tidak boleh kita nak selongkar, ya, nak sengaja menimbulkan benda itu, ya, sebab tidaklah menjadi satu keharusan dan kewajaran kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada cerita yang tak didedahkan, ya, kepada tidak ada aduan dibuat dan sebagainya, tapi kepada pelaku zina tersebut wajib bertaubat nasuha. Wajib taubat itu diikuti dengan islah. Cuba rujuk balik dalam surah An-Nur. Ya, bukan saja taubat sahabat-sahabat, tapi taubat bersama dengan wa aslahu, bersama-sama dengan penambahbaikan, bersama-sama dengan islah. Ya, islah, kita dah buat kerosakan, kita dah buat dosa besar. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian kena taubat nasuha dan perbaiki diri. Bahkan dalam bab zina ni tuan-puan sekalian, tengok macam mana ya Allah menjelaskan, menunjukkan satu petunjuk yang besar. La taqrabuz zina, jangan dekati. Bila sebut jangan dekati zina, perkara-perkara, jalur-jalur, jalan-jalan, langkah yang mudah sangat mendekatkan diri kepada zina tu banyak. Banyak. Pandangannya, pendengarannya, ya, macam-macam yang boleh mendekatkan. Pergaulannya, khalwah, bersunyi-sunyian dengan wanita. Dalam banyak maksud yang mesti kita lihat dengan luas. Sebab itu saya nak bagi penekanan pada tajuk ini. Ya, subhanallah, jangan berkhalwah antara laki-laki dan perempuan secara fizikal. Ya, secara fizikal itu lebih jelas kan? Ya, berdua-duaan, tak ada orang lain, terpandang-pandang berdua-dua secara fizikal, yang lebih mudah lagi sentuhan untuk dibuat, yang lebih mudah lagi untuk rapat di antara laki-laki dan perempuan secara fizikal. Tapi kita kena lihat sahabat-sahabat sekalian dalam konteks contemporary, konteks yang semasa, yang terkini, bahawa khalwah juga boleh berlaku, ya, bodinya jauh, fizikalnya jauh, tapi boleh berlaku secara maya antara suami orang dengan isteri orang, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak sah untuk dia, ya, untuk dia bercakap-cakap, berbual-bual yang membawa kepada perbualan, percakapan, perbincangan yang menaikkan syahwah, sedangkan dia seorang laki-laki yang dia pula seorang perempuan yang boleh berlaku dengan bantuan-bantuan teknologi. Semua ini adalah jalan yang boleh mendekatkan kepada zina, yang bagi orang bertakwa kepada Allah pasti nak menjauhkan diri daripada perkara ini. Ya, dan benda ini terdedah sahabat-sahabat. Anak kita, keturunan kita hari ini akan datang sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita minta sangat. Kita merayu kepada ahli keluarga kita. Bahkan kita bercakap kepada diri kita sendiri. La taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Nabi SAW menyatakan tidak ada orang yang berzina ketika mana dia berzina, dia dalam keadaan mukmin. Maknanya boleh luntur, boleh tanggal keimanan tu tuan-puan. Keimanan tak nak duduk kat kita. Tak jadi pakaian iman kepada kita. Tak jadi pakaian iman kepada seseorang saat dia berzina tu. Ya, tidak ada orang yang berzina ketika mana dia berzina dan dia itu beriman kepada Allah. Maknanya kalau ada lagi lah sedikit iman kepada Allah, kita takkan sanggup untuk melakukan dosa zina tersebut. Ya, mari kita lihat sahabat-sahabat sekalian, sebuah peringatan ya daripada hadis yang Ustazah percaya. Ya, kita semua selalu juga menyingkapi hadis tersebut. Bagaimana kisah 3 orang pemuda yang terperangkap dalam gua, lalu tertutup pintu gua tersebut. Ya, sekarang macam mana nak buka pintu gua ni? Kedap. Pintu gua ni berat. Macam mana kita nak buka pintu gua tersebut?
Ya, hanya dengan tenaga 3 orang laki-laki tak boleh nak buka pintu gua. Jadi nak keluar macam mana? Pintu gua tertutup rapat. Lalu sahabat-sahabat sekalian, ya mereka ini 3 orang pemuda ini bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla bi'amalihim as-salihah, dengan amalan-amalan mereka yang soleh. Ya, dan ulama pun bincang. Ya, bertawassul dengan amalan yang soleh itu adalah dibenarkan. Ya, dan kita lihat bagaimana ketiga-tiga mereka bercakap tentang amalan soleh yang pernah mereka lakukan. Ya, yang mereka mengharapkan amalan yang mereka lakukan itu benar-benar ikhlas kepada Allah. Lalu di antaranya sahabat-sahabat sekalian, ialah seorang laki-laki yang berkata begini, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi kanat ahabban nasi ilayya. Wahai Allah, sesungguhnya ia adalah di sisi aku dulu dalam kehidupan aku ada seorang sepupu. Di mana sepupu itu ia adalah seorang perempuan yang amat aku cintai. Sepupu, tapi aku cinta sangat dengan dia. Kuntu uhibbuha ka'ashad ma yuhibbur rajul an-nisa. Dan aku ini mencintai sepupu aku itu seperti mana layaknya seorang laki-laki mencintai seorang wanita. Macam mana boyfriend cinta pada girlfriend. Jadi dia bukan sebatas cinta sepupu ya, kasih sayang sepupu, tapi ini macam dah pakwa-makwa dah. Fa'aradtuha ala nafsiha. Dan aku ni terlalu menginginkan diri sepupu aku itu. Aku nak sangat dekat dia. Famtana'at minni hatta alammat biha sanah minas sinin. Aku ni nak sangat kat dia, tapi dia itulah yang mengelak-ngelak. Ya, dia itulah yang macam buat halangan-halangan. Sehingga aku ni terasa sangat menderita kerana cinta yang besar kepada dia. Ya, berlalulah tahun demi tahun. Ya, berlalulah tahun demi tahun. Faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar ala an takhalli baini wa baini nafsiha fafa'alat. Sampailah berlalu bertahun-tahun aku ni menyimpan cinta yang sangat menyakitkan ya pada sepupu aku itu, sehinggalah satu hari itu aku bagi dia 120 dinar. Ya, dinar ni duit emas ya tuan-puan. Jadi bagi 120 dinar dengan harapan dengan aku bagi dia duit 120 dinar ni dia nak bersunyi-sunyian dengan aku. Dia nak duduk berdua-duaan dengan aku. Ya, dan dia telah mengambil duit tersebut fafa'alat hatta idza qadartu 'alaiha, sehingga berlakulah keadaan di mana aku boleh menguasai dia. Maknanya apa? Keadaan yang orang lain tak ada. Benar-benar aku berdua saja dengan dia dan aku boleh menguasai dia. Kerana apa? Tak ada orang lain dah. Aku dengan dia saja. Lalu apa yang berlaku sahabat-sahabat sekalian? Falamma qa'adtu baina rijlaiha. Masya-Allah ya. Dan sehinggalah pada keadaan di mana aku ini duduk. Ini ayat ini ya, kalimah ni tuan-puan kena faham betul-betul. Ya, falamma qa'adtu baina rijlaiha, ketika mana aku sudah duduk di antara dua kakinya. Boleh bayang tak sahabat-sahabat? Tak apalah, tak payah bayang lah ya. Maknanya terlentang dah wanita tu. Ya, dah duduk dah laki-laki ini di antara dua kaki sepupunya yang perempuan dalam keadaan tak ada orang pun. Qalat, tiba-tiba sepupuku yang perempuan itu berkata, Ittaqillah. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wala tafuddal khatim ila bihaqqih. Jangan kamu sarungkan, jangan kamu letak, jangan kamu buat. Nah, ini macam satu perkataan yang simbolik lah. Tapi maksudnya, khatim ni cincin tuan-puan, mohor. Kamu jangan chop sesuatu itu kecuali dengan hak. Maknanya apa? Kamu jangan ceroboh aku kecuali dengan hak. Kamu jangan ceroboh aku dengan perkataan zina ini. Kamu jangan ceroboh aku dengan pencabulan ini. Illa bihaqqih, kecuali dengan hak. Fansaraftu anha. Maka aku pun menjauhkan diri daripada dia. Padahal dah ready dah tuan-puan. Dah boleh buat macam-macam dah. Aku dah menguasai dia. Tapi bila dia kata pada aku, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, fansaraftu anha, maka aku pun berganjaklah daripadanya,
wahya ahabbun nasi ilayya, dan dia adalah wanita yang paling aku gila dengan dia, paling aku cintai. Wa taraktu dhahaba alladhi a'taituha, dan aku tak ambil pun duit dinar emas yang aku bagi pada dia, pemberian-pemberian yang aku bagi pada dia. Aku tinggalkan dia betul-betul, ya. Walaupun aku sangat cinta pada dia, walaupun aku dah bagi dah ya duit yang banyak kepada dia, tapi aku tinggalkan dia. Allahumma, wahai Allah, in kuntu fa'altu dhalika, sekiranya aku melakukan perkara tersebut, aku tinggalkan dia, aku tak ambil pun duit yang aku bagi pada dia, aku menjauhkan diri daripada perbuatan zina itu, ibtigha'a wajhika, semata-mata kerana mengharapkan wajah kamu, mengharapkan keredaan kamu, fafruj anna ma nahnu fih, maka berilah jalan keluar kepada kami dengan keadaan kami yang terperangkap dalam gua ini. Fanfarajatis sakhrah ghaira annahum la yastati'un al-khuruj minha, maka Allah pun ya menggerakkanlah pintu itu sedikit lagi. Ya, masuklah cahaya. Nampaklah jalan macam boleh keluar ni, sikit lagi ni boleh keluar. Sebagai menunjukkan bahawa, ya, laki-laki tadi telah menjauhkan diri daripada wanita yang sangat dia cintai, yang digila wanita tu bertahun-tahun, tapi dia dapat juga kawal diri dia daripada berzina dengan perempuan tadi, ya, kerana mengharapkan keredaan, pandangan daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, sebab laki-laki tu kata, kalau benar aku buat ni semata-mata mengharap redha engkau, maka kau tunjuklah buktinya, terbukalah mudah-mudahan pintu gua ini, dan Allah menunjukkan bahawa jalan keluar itu semakin terbuka. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, boleh bayang macam mana ketakwaan yang mesti ada tuan-puan sekalian. Ya, ketika mana berhadapan dengan godaan-godaan yang seperti ini. Ini adalah peringatan yang ustazah berikan kepada diri ustazah sendiri, kepada anak-anak, ya, kepada adik-adik, kepada tuan-tuan, kepada puan-puan. Sama tuan-puan, dalam ayat ni kita boleh kata, oh lelaki saja ni. Tak, perempuan juga. Perempuan juga. Tengok tuan-puan, kalau sekiranya perempuan itu masih ada ketakwaan kepada Allah, boleh kawal diri dia, insya-Allah tak berlaku juga zina. Ya, tapi kalau dua-dua sama-sama, ya, dua-dua sama-sama hanyut, dua-dua sama-sama larut, Allahu Akbar, taubatlah. Taubatlah dengan taubat nasuha. Tolong taubat dengan taubat nasuha. Sebab Allah sebut pada ayat tadi. Ini ayat yang kita baca sahabat-sahabat sekalian. Faman ibtagha wara'a dzalik. Siapa yang mengambil selain daripada itu, faulaika humul adun, maka mereka adalah orang yang melampaui batas. Kita tengok pada hukuman je lah tuan-puan. Ya, kalau sabit kesalahan, tengok hukuman dia apa? Rejam sampai mati kalau dah pernah kahwin. Ya, kalau ada isteri, ada suami tapi pergi berzina dengan orang lain, rejam sampai mati tuan-puan. Tengok pada dia punya hukuman tu, kita tahulah betapa beratnya dosa zina. Jangan main-main. Jangan dekat-dekat. Jangan coba-coba. Wahai saudara-saudaraku yang lelaki di luar sana. Wahai saudari-saudariku yang perempuan di luar sana. Jangan coba-coba. Ya, nak mesej-mesej lah, nak bual-bual lah. Kalau dia bukan laki-laki, bukan mahram kita. Ya, mula-mula nak tanya soalan-soalan je. Mula-mula nak minta pendapat saja. Ustazah sangat mencadangkan sahabat-sahabat, ya, kita perempuan contohnya nak minta pendapat, pandangan, carilah golongan wanita dulu. Carilah ustazah-ustazah dulu. Pergi majlis ilmu, dekati, insya-Allah ada jalan untuk kita dapat memohon pandangan daripada mereka. Ya, kadang-kadang ustazah-ustazah tu ada dalam lingkungan kita, jiran kita. Ya, mungkin kita cari ustazah yang jauh payah sikit. Jiran kita ada ustazah, dalam qaryah kita ada ustazah. Dekati orang kat masjid, tanya mana ustazah dalam qaryah ni. Ya, minta pandangan dulu. Jangan terus langkau, skip, cari ustaz-ustaz pula. Sebab apa? Ini ustazah cakap benda-benda yang terang tuan-puan. Kerana kadang-kadang macam mana nak kata? Sebab kadang-kadang tuan-puan sekalian, benda ini kalau tak dengan bersama-sama dengan ketakwaan, kalaulah ia menjadi jalan godaan syaitan kepada kita, takut kita tak boleh nak kontrol diri kita. Apatah lagi, ya, kadang-kadang orang yang terdesak, yang susah, bila disantuni oleh ustaz-ustaz contohnya, ataupun seorang laki-laki disantuni oleh ustazah-ustazah, dia akan ada rasa yang lain pula, rasa macam secure, rasa macam dilindungi pula.
Sebab ustaz tu orang alim, sebab ustaz tu orang baik, sebab ustazah tu juruh je nampak ustazah tu baik, nampak ustazah tu lembut je, ustazah tu tak macam bini saya kat rumah, garang. Dia macam-macam tuan puan, macam-macam. Macam mana lagi Ustaz nak cakap ni? Dia macam-macam akan timbul pelbagai benda. Bila kita tak jaga daripada awal, kita buka lagi pintu yang lebih besar, subhanallah tuan puan. Lama kelamaan jadi macam-macam. Boleh mesej-mesej pukul 12 malam. Boleh mesej-mesej pukul 1 pagi. Ini kena dielakkan. Sangat tidak menjaga kehormatan diri kita. Sangat tidak menjaga kehormatan diri kita. Ustazah bagi contoh tuan puan sekalian. Ustazah minta maaf, contoh ni sebenarnya bukan menunjukkan dari sisi baiknya Ustazah, tak. Tapi nak bagi tahu dari sudut penjagaan. Itu usaha yang boleh kita buat, apapun kita tetap berlindung dengan Allah. Hanya Allah yang boleh melindungi kita daripada perkara-perkara yang rosak ini, perkara-perkara keji ini. Contoh tuan puan sekalian, Ustazah tak berani bercakap dengan ustaz-ustaz mana-mana, laki-laki, dia sebab pernah maknanya kalau nak bercakap tu kena memang ada hal, memang ada urusan. Dan kita sentiasa berfikir tu ada urusan ke tak ada urusan ni bercakap ni. Sengaja-sengaja nak berbual-bual tak ada urusan tu tak berani. Sebab apa? Pernah sekali tu ustazah bercakap dalam telefon, memang sebab kita ada program, tapi bila suami ustazah duduk kat sebelah, suami ustazah meneliti gaya, cara, intonasi, perkataan, semua yang ustazah cakap. Kita tak sedar. Ini baru suami kita menilai, belum lagi malaikat menulis dan sebagainya. Pada ustazah macam benda tu biasa je. Tapi bila suami tegur, suami kata itu bercakap dengan orang lelaki kan? Cakap orang lelaki. Bila suami tegur, bila bercakap dengan lelaki kena ada intonasi yang lain lah. Bila bercakap dengan orang lelaki kena cubalah tegaskan suara tu. Bila bercakap dengan lelaki kenalah pemilihan perkataan tu pemilihan perkataan yang lebih nampak jelas, yang lebih terang. Tak ada gurau-gurau senda, tak ada bunyi macam tu. Walaupun saya rasa macam tak ada apa-apa pun biasa je. Mungkin pada saat awalnya kita tu macam nak menafi-nafi je apa yang suami kita cakap. Tapi lama kelamaan tuan puan sekalian, ustazah rasa berbangga. Kenapa? Sebab sebenarnya itu adalah penjagaan Allah untuk menjaga kita. Maknanya daripada awal tak ada urusan, tak payah bercakap. Ada urusan, tentukan berapa minit saja urusan tu diperlukan untuk kita bercakap dan berbual. Sama juga nak jumpa-jumpa ke apa, tak ada, urusan tak ada. Sebab Allahu Akbar. Ustazah bercakap ni tuan puan sekalian dengan sikit pengalaman yang ada, bukan sikit-sikit orang yang datang rujuk, macam-macam kes, macam-macam hal. Kita tak nak luah-luah, tak nak cerita, tak nak apa, sebab kita tahu ini aib orang juga. Dan setiap manusia tu ada peluang yang besar untuk dia bertaubat, taubatan nasuha, tapi tolonglah taubat nasuha. Kalau kita rasa cerita kita belum terdedah lagi pada orang lain, tolong jadikan ini peluang emas untuk kita taubat nasuha. Macam-macam kes tuan puan sekalian. Orang yang kita sangka, yang tak sangka, yang begitu, yang begini. Sampai kita rasa takut. Ya Allah, takutnya. Cakap ke anak-anak, tolonglah anak-anak. Umi tak minta jadi engineer, jadi doktor, jadi lawyer. Umi minta satu je, bertakwalah kepada Allah di tengah-tengah orang ramai dan ketika mana kalian berseorangan. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita tahu makin tinggi ilmu, makin hebat juga dugaan. Makin besar godaan. Bertakwalah. Tolong tengok pada ayat-ayat Quran yang Allah sebut ni. Yang Allah sebut terutamanya dalam surah Al-Mu'minun. Jaga. Tengok macam mana sahabat-sahabat sekalian. Saidina Umar, cerita seorang laki-laki muda zaman Saidina Umar, di mana laki-laki itu tuan puan sekalian telah difitnah. Telah difitnah. Ustazah sebenarnya kena rujuk balik kisah tu sebabnya lupalah kisah tu secara yang lebih detail. Tapi laki-laki itu telah difitnah oleh seorang wanita yang gilakan dia. Jadi menyebabkan dia kena pukul dan sebagainya, Tapi dan laki-laki tu memang handsome lah, memang handsome. Tapi kemudiannya bila Saidina Umar mengadili perkara tersebut, dan laki-laki tu kata memang aku digoda, tapi aku teringat sangat, soal memohon pertolongan kepada Allah yang sehingga akhirnya Saidina Umar mengatakan alhamdulillahilladzi ja'ala fina syabihi Yusuf.
Alhamdulillahilladzi ja'ala fina syabih Yusuf. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di kalangan kita ini ada orang yang hampir menyerupai Nabi Yusuf alaihissalam. Maknanya apa? Dari sudut kekuatan menahan godaan pujuk rayu daripada wanita. Sahabat-sahabat sekalian, tengok apa yang berlaku pada Nabi Yusuf alaihissalam. Satu contoh. Seorang wanita yang datang menggoda Nabi Yusuf, wanita yang datang dengan pakej. Pakej kecantikan, pakej kekayaan, pakej pengaruh dan kekuasaan, ya, yang menyebabkan senang sangat mana-mana orang untuk buta mata. Ya, maknanya boleh hilang pertimbangan. Wanita kalau cantik tapi bodoh, tak apa lagi. Cantik tapi miskin, okey lagi. Ya, ataupun miskin tapi kaya tapi hodoh. Ya, maknanya kalau tak ada package ni, kita kata tak adalah keterlaluan sangat. Ini yang datang menggoda Nabi Yusuf, wanita yang ada package. Ya, ada kekuasaan, ada kekayaan, ada kedudukan. Allahu Akbar. Tapi tengok bagaimana Allah melindungi Nabi Yusuf alaihissalam, ia menjauhkan daripada godaan tersebut. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nilai taqwa itu terlalu perlu ya dalam kehidupan kita, dan jangan tinggalkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Saya tengok ada yang dah tulis dekat ruangan komen lebih awal lagi doa ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Iaitu doa yang berbunyi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon daripada kamu petunjuk, ketakwaan, kehormatan diri dan juga kekayaan. Jadi kalau Nabi SAW sendiri pun, tuan-puan sekalian, berdoa ya supaya Allah menjaga kehormatan diri baginda, lalu siapalah kita ya untuk mengabaikan berdoa memohon agar Allah menjaga kehormatan diri kita. Ya, jadi subhanallah, orang yang menjaga kehormatan diri ini sebenarnya adalah orang yang menjaga keseluruhan kehidupan dia, pandangan dia, pendengaran dia dan sebagainya. Bertakwalah kepada Allah. Ya, kita boleh saja melakukan dosa tu. Kita mungkin ada kesempatan dan peluang untuk melakukan benda keji, maksiat secara tertutup, orang lain tak tahu. Tapi takwa dan keimanan adalah dengan kita meyakini di sana adanya pandangan Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat, ya dosa ni, macam mana yang nak kata? Dosa ni akan membuka pintu-pintu keburukan yang lain. Dosa ni macam wabak tuan-puan pada diri kita sendiri. Ya, dia akan berjangkit, dia akan mengalir, dia akan merebak pada diri kita sendiri. Ya, dosa, berbohong, sentiasa berbohong, buka pintu mencuri, buka pintu kejahatan yang lain. Sebab kita rasa dengan berbohong kita boleh cover kesalahan kita. Nampak tuan-puan? Macam mana setiap dosa tu membuka pada pintu-pintu yang lain. Sebab tu kena tutup pintu ni daripada awal. Ya, jadi orang ahli taubah, jadi banyakkan istighfar. Ya, tambah tanam ketakwaan kepada Allah. Tengok ayat-ayat azab yang ada dalam Quran. Tengok ayat-ayat ancaman yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Supaya apa? Supaya kita seimbang. Dari sudut untuk merasa takut dengan Allah. Jangan hanya ayat-ayat rahmat saja. Tapi ayat-ayat azab kita tak tengok. Ya, ayat-ayat tarhib kita tak tengok. Hadis-hadis tarhib kita tak tengok. Jadi tak seimbang untuk benar-benar menanam rasa takwa dalam diri kita. Jadi Ustazah bercakap ini kepada kita semua sebagai panduan. Andai kata ada yang sudah terjebak ya dengan dosa ini, maka segeralah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat nasuha. Apa yang berlaku tuan-puan kalau tak taubat? Apa yang berlaku kalau tak taubat? Ya, kalau sudah boleh sampai berzina dengan orang lain, bukan isteri masing-masing, ya, ataupun maknanya ya, kalau dah berlaku zina dan kita tidak taubat, kita rasa kita terselamat, tak ada orang tahu. Ya, apa yang berlaku? Pertama sekali tuan-puan sekalian, ya sudah barang pastilah kita jauh daripada rahmat Allah. Apa lagi faedah hidup kalau jauh daripada rahmat Allah? Apa lagi faedah hidup jauh daripada rahmat Allah? Bahkan yang paling kita takut apa dia? Maka kita mulai menaiki tangga istidraj. Tolong sahabat-sahabat sekalian, paling kita takut dalam hidup ni kalau kita mulai mendaki, mulai kita melangkah menaiki tangga. Kenapa saya kata tangga? Sebab nampak macam menaik. Nampak macam makin hebat. Nampak macam makin kaya. Nampak macam makin bagus. Tapi ingat, tangga istidraj, jatuhnya sakit.
Tangga istidraj. Istidraj adalah Allah memberikan gambaran, memberikan sesuatu yang berupa nikmat tetapi semakin menjauhkan diri daripada Allah. Jadi sangat takut kalau kita duduk dalam maksiat, dosa besar pula, dan kita tidak bertaubat nasuha, kita tu melangkah makin meninggi. Tapi meninggi kat mana? Istidraj. Tangga kemusnahan. Wal-iyazubillah. Bahkan di sana ada athar yang menyebut, Ustazah dah check dah, mula-mula saya ingatkan hadis Nabi SAW. Tapi kemudian bila kita semak, tak, dia bukan hadis ya. Tapi itu macam pandangan para sahabat juga. Yang menyebut bahawa zina itu mewariskan kefakiran. Orang yang berzina akan fakir. Ya, kenapa akan fakir? Kerana di sana dalam surah An-Nur ayat 33, tak silap Ustazah, ada menyebut bagaimana orang yang nak berkahwin tapi dia tidak ada kemampuan nak berkahwin, maka dengan dia menjaga diri dia, aifatun nafsi dia, dia menjaga diri dia walaupun dia ada keinginan nak kahwin, tapi dia jaga juga kehormatan diri dia, maka Allah akan mengkayakan dia. Ya, jadi maknanya di sebalik itu tuan-puan sekalian, bahkan ada sahabat berpandangan orang yang berzina, yang tak jaga kehormatan diri, yang mudah-mudah saja terjebak dengan perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada zina, seolah-olahnya apa tuan-puan, dia sebenarnya menggali lubang kefakiran dalam hidup dia. Semakin fakir, semakin miskin. Miskin dalam bentuk yang sangat luas, mungkin miskin harta, mungkin miskin, ya, miskin penghormatan daripada orang-orang alim, ya, mungkin miskin budi, miskin iman dan sebagainya. Yang penting apa dia? Orang yang berzina, dosa zina akan menjerumuskan kepada apa? Kepada kehidupan yang sangat pedih, yang sangat gelisah, jauh daripada rahmat Allah. Jadi hati-hati sahabat-sahabat sekalian, termasuk saya mengingatkan diri sendiri. Jauhi, ya, kalau pernah terjebak dengan perkara yang mendekatkan kepada zina ataupun zina itu sendiri, jangan tangguh. Taubatan nasuha, benar-benar taubat, wa islah, dan perbaiki keadaan, perbaiki diri, ya, dengan amal soleh dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, yang keenam ialah menjaga amanah dan kesucian janji, jangan khianat. Ya, ayatul munafiq, Nabi SAW bersabda, ayatul munafiq thalathun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ni 3. Pertama, bercakap bohong, berjanji khianat, berjanji tak tepat, mungkir, kalau diberikan amanah, khianat. Itu orang munafik. Terkumpul 3-3, nampak sangat munafik dia. Jadi dalam bab amanah, tuan-puan sekalian, kena jaga sungguh-sungguh. Dalam surah Al-Anfal, ayat 27, Allah berfirman, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianati Allah dan Rasul, dan jangan kamu mengkhianati amanah yang diberikan kepada kamu, sedang kamu mengetahui. Ya, jadi kalau pemimpin diberikan amanah, jangan khianat. Ya, semua orang ada amanah yang kita pegang, jangan khianat. Dan yang ketujuh, ya, peliharalah solat dengan baik. Tekunlah menunaikan solat. Rajin menegakkan solat. Tunaikan tepat pada waktunya, sempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Buatlah sehabis baik menyempurnakan solat. InsyaAllah inilah 7 golongan yang akan mewarisi syurga. Ya, dan insya-Allah tuan-puan sekalian, ya, pada masa-masa yang lain kita akan lanjutkan lagi perbincangannya. Ustazah mohon diri terlebih dahulu. Terima kasih kepada semua. Sama-sama doakan diri kita masing-masing, doakan ummah insya-Allah yang kita kasihi agar sentiasa mendapat petunjuk, ya, daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau umat ini rosak, kalaulah dosa-dosa tersebar merata tuan-puan sekalian, musibah dan balanya tuan-puan sekalian, semua orang turut serta menanggungnya. Walaupun ada hadis yang mengatakan untuk orang beriman yang menanggung musibah itu sebagai sebuah rahmatlah kepada dia. Untuk orang yang jahat, ya, musibah itu jadi bala. Ya, tapi tetap juga sebenarnya tuan-puan sekalian, biarlah kita daripada peringkat awal lagi sama-sama menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sama-sama berdoa agar Allah sentiasa memberikan petunjuk, ya, kepada umat ini. Ustazah berharap sangat, ya, umat ini biarlah menjadi umat yang cintakan ilmu pengetahuan. Apa yang kita nak cakap, apa tindakan kita, apa respon kita, semuanya biar berdasarkan kepada ilmu yang benar, berdasarkan kepada petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan main cakap saja, main buat saja, ya, main bersangka-sangka saja, persepsi sana sini tak nak. Kita belajar ni sebab kita tak nak duduk dalam persepsi.
kita nak duduk dalam keyakinan bahawa apa yang kita buat tu kena bersesuaian dengan taufik panduan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah.
Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia.